Dasar-dasar dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Antara yang akan dibincangkan di dalam bab ini yang pertama ialah hubung kaitan di antara falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem pendidikan ke arah kemantapan perkembangan pendidikan di Malaysia. Yang kedua, kepentingan dasar-dasar pendidikan terhadap kecemerlangan pendidikan Malaysia. Yang ketiga, implikasi pelaksanaan dasar-dasar pendidikan di Malaysia terhadap pembangunan insan dan negara. Dan yang keempat, menilai pelaksanaan satu dasar pendidikan di Malaysia dari aspek pelaksanaan dan pencapaian. Yang pertama, matlamat dan hasrat pendidikan di Malaysia dapat dilihat dengan adanya pembentukan sebuah falsafah pendidikan. Yang kedua, penetapan falsafah pendidikan adalah penting agar perancangan bagi sistem pendidikan dapat dilaksanakan dengan sistematik dan mampu mencapai matlamat yang dirancang. Seterusnya, dasar pendidikan kebangsaan mempunyai peranan penting bagi menjayakan matlamat negara maju melalui pendidikan demi mencapai taraf negara maju. Dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan berkait antara satu sama lain apabila dasar pendidikan kebangsaan berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu seperti berikut. Pendidikan kebangsaan merangkumi 3 elemen penting iaitu yang pertama, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Yang kedua, penggunaan kurikulum yang sama iaitu kurikulum kebangsaan. Dan yang ketiga, menduduki peperiksaan yang telah ditetapkan. Kesemua peringkat pendidikan ini boleh diperoleh di institusi pendidikan yang dikategorikan di bawah peruntukan SPK iaitu yang pertama, institusi pendidikan kerajaan, yang kedua, institusi pendidikan bantuan kerajaan dan yang ketiga, institusi pendidikan swasta. Falsafah, dasar dan sistem pendidikan saling berhubung kait ke arah mencapai kemantapan perkembangan pendidikan di Malaysia. Hubung kait ketiga-tiga perkara ini dapat dilihat di dalam rajah yang telah disediakan. Antara dasar-dasar pendidikan yang memberi kepentingan terhadap kecemerlangan pendidikan di Malaysia yang pertama ialah dasar kebajikan, dasar kawalan, dasar solusi dan dasar inovasi. Dasar kebajikan ialah memberikan bantuan khususnya kepada para pelajar yang susah untuk menampung keperluan untuk bersekolah. Antara yang diberikan kepada para pelajar ialah yang pertama, dasar bantuan keuangan, bantuan pendidikan, pinjaman buku teks dan perlindungan pelajar iaitu skim insurans. Seterusnya, dasar solusi. Dasar solusi ialah menyelesaikan masalah terutamanya dalam aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, merapatkan jurang antara para pelajar terutamanya yang berbeza agama, kaum, bangsa dan status sosioekonomi. Yang kedua, mengelakkan berlakunya keciciran pelajar dan juga bagi menjadikan sesebuah sekolah sebagai tempat yang selamat untuk para pelajar belajar dan bersosial. Dan yang ketiga, melahirkan pelajar yang mampu menguasai ilmu sains, matematik, teknologi dan bahasa Inggeris. Seterusnya, membangunkan pelajar yang mencintai dan mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan menguasai bahasa Inggeris. Seterusnya, dasar kawalan. Dasar kawalan memberikan tumpuan terhadap soal disiplin. Yang pertama, Akta Pendidikan 1996 iaitu
Pastikan setiap guru dan pelajar menjadi seseorang yang berdisiplin dan amanah dalam menjalankan tugas masing-masing sebagai pendidik dan pelajar. Yang kedua, kod etika dan tata kelakuan, iaitu mengenakan syarat serta hukuman di atas tingkah laku dan kesalahan yang dilakukan yang mana adalah merupakan bentuk daripada dasar legislatif. Dan yang ketiga, buku panduan, peraturan dan undang-undang sekolah yang mana setiap guru dan pelajar akan mematuhi perkara-perkara yang terdapat di dalam syarat yang sudah termaktub dalam dasar kawalan supaya tidak dikenakan hukuman. Akhir sekali iaitu dasar inovasi. Dasar inovasi ialah memastikan pendidikan Malaysia sentiasa ada pembaharuan ke arah yang lebih baik. Antara yang telah dilakukan melalui dasar inovasi ialah yang pertama TVET, yang kedua Sekolah Berprestasi Tinggi iaitu SBT, yang ketiga Sekolah Bakat iaitu Seni dan Sukan, dan akhir sekali ICT. Antara implikasi pelaksanaan dasar-dasar pendidikan di Malaysia terhadap pembangunan insan dan negara, yang pertama ialah dasar PPSMI. Terdapat beberapa implikasi pelaksanaan dasar-dasar pendidikan terhadap pembangunan insan dan negara ialah pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Kesan positif yang terdapat dalam pembangunan insan ialah rakyat Malaysia boleh menguasai ilmu sains, matematik dan bahasa Inggeris untuk berdaya saing. Manakala bagi pembangunan negara dapat melahirkan negara yang berpenduduk bijak. Selain itu, kesan negatif bagi pembangunan insan ialah menimbulkan ketidakfahaman dalam kalangan sesetengah pelajar dan bagi pembangunan negara, bahasa kebangsaan akan semakin kehilangan identiti atas kurangnya penggunaan dalam pendidikan formal. Implikasi yang seterusnya memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris atau dikenali sebagai MBM-MBI. Telah diperkenalkan setelah dimansuhkan PPSMI pada 8 Julai 2009. Tujuan MBM-MBI ini adalah untuk memperkukuhkan bahasa Inggeris bagi membolehkan penerokaan pelbagai ilmu dan meningkatkan persaingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kesan positif yang kita boleh capai melalui pembangunan insan ialah melahirkan warga Malaysia yang fasih dan yakin untuk menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris standard. Manakala bagi pembangunan negara meningkatkan pemindahan teknologi yang memanfaatkan negara Malaysia. Selain itu, melalui kesan negatif, pembangunan insan menambah kesukaran terhadap sesetengah insan untuk menyerap apa yang diajar. Dan bagi pembangunan negara, ekonomi negara akan terjejas dan menyebabkan pembangunan negara terbantut. Implikasi seterusnya ialah Dasar 6040. Dasar 6040 ini ialah sains dan sastra. Telah diwujudkan pada tahun 1967 berpaksikan aspirasi negara diilhamkan dalam Wawasan 2020. Dasar ini bertujuan untuk mencipta bilangan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi berbanding sastra. Oleh itu, terdapat kesan positif dan kesan negatif dalam dasar ini. Kesan positif bagi pembangunan insan ialah melahirkan lebih ramai sumber manusia yang berpakaran tinggi dalam bidang sains dan teknologi, manakala bagi pembangunan negara menyediakan sumber tenaga manusia yang berkemahiran tinggi dan berdaya saing. Antara kesan negatif dalam pembangunan insan ialah menyebabkan pelajar tergugat kerana tidak mendapat pendidikan ICT yang lebih khusus, manakala bagi pembangunan negara memberi beban kepada negara dari segi keuangan, seterusnya menjejaskan pembangunan negara.
Dasar satu murid satu sukan mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan yang memberi tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dasar satu murid satu sukan adalah program pembangunan sukan di sekolah yang mewajibkan setiap murid dari tahap 2 di sekolah rendah hingga tingkatan 6 di sekolah menengah mengikuti sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan yang dikendalikan secara terancang dan sistematik. Antara pelaksanaan dasar satu murid satu sukan hendaklah mengambil kira prinsip pelaksanaan berikut. Yang pertama, setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mengalami sebarang masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Yang kedua, dasar satu murid satu sukan adalah diwajibkan untuk murid tahun 4 hingga tahun 6 di sekolah rendah serta tingkatan peralihan tingkatan 1 hingga tingkatan 6 di sekolah menengah. Walau bagaimanapun, murid prasekolah hingga tahun 3 digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah. Yang ketiga, murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan oleh pihak lain dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah. Yang keempat, asas kepada satu murid satu sukan adalah pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan yang berkualiti di sekolah. Segala sumber untuk mata pelajaran pendidikan jasmani hendaklah diguna sama bagi program satu murid satu sukan. Ibu bapa dan agensi luar atau rakan sukan adalah digalakkan untuk menyumbang kepada pembangunan sukan sekolah. Setiap sekolah yang sudah mempunyai prasarana, kemudahan dan peralatan sukan hendaklah mengoptimumkan penggunaannya bagi meningkatkan lagi penyertaan aktif setiap murid. Akhir sekali, pihak sekolah hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti sukan di sekolah dan di luar sekolah. Segala prosedur dan langkah-langkah keselamatan hendaklah dipatuhi bagi mengelakkan sebarang kemalangan. Antara pencapaian satu murid satu sukan, yang pertama, guru-guru dapat mencungkil bakat murid-murid dalam sukan dan permainan. Yang kedua, kadar penglibatan sukan di sekolah semakin meningkat. Dan yang ketiga, memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah. Dan yang keempat, memberikan keseimbangan antara keperluan akademik dan keperluan fizikal.